Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ni cikgu nak terangkan sedikit mengenai 5 jenis insurans am yang kita ada belajar dalam bab 3 tingkatan 5 mengenai matematik pengguna kan di bawah tajuk insurans. So secara basically-nya kita ada 5 jenis insurans am iaitu insurans motor yang membabitkan penggunaan kenderaan kita. Kemudian kita ada insurans kebakaran, kemudian kita ada insurans perubatan dan kesihatan sekiranya kita mengalami kecederaan, kita mengalami sakit, untuk kita support kita punya bil hospital dan sebagainya. Kemudian kita ada insurans kemalangan diri, seandainya berlaku apa-apa kemalangan, tak kira lah berada di tempat kerja dan sebagainya. Kemudian kita ada insurans perjalanan di mana insurans ni akan bantu untuk cover diri kita sepanjang kita berada dalam satu perjalanan yang sangat panjang. Sama ada ke luar negara ataupun ke luar negeri. So kita tengok. Hari ini cikgu akan huraikan 5 jenis insurans ni dengan padat dan ringkas. So kita tengok untuk insurans motor apa yang ada dekat sini. Apa yang dilindungi. Pertama, bila kita sebut tentang insurans motor, kita tahu dia bercakap mengenai kenderaan kita. Tak semestinya motor ni motosikal saja. Tapi dia juga merangkumi lori, bas, kereta, motor dan sebagainya lah. So apa yang dia akan lindungi adalah pertama daripada segi kecederaan. Tak kisahlah kecederaan pemegang polisi tu, orang yang bayar premium bulanan tu kepada syarikat insurans tiap-tiap bulan, ataupun kecederaan yang dialami oleh pihak ketiga. Contohnya, sekiranya kalau kita langgar kereta orang, lepas tu kita tak ambil insurans untuk diri kita, tetapi kita ambil insurans untuk pihak ketiga. Jadi pihak insurans akan membayar semula pampasan ataupun sejumlah wang kepada pihak ketiga yang telah mengalami kecederaan akibat daripada kemalangan itu tadi. Kemudian kita akan tengok pula daripada segi kerugian harta benda. Kerugian harta benda ni maksudnya daripada segi kerosakan yang berlaku pada kenderaan pihak ketiga ni tadi. Sekiranya macam contoh, kalau awak mengalami satu pelanggaran yang agak kuat, bumper depan kereta awak tu rosak katakan, ataupun bumper kereta depan untuk pihak ketiga tu rosak ataupun tercabut, jadi pihak insurans akan bayarkan pampasan sebagai ganti rugi untuk menggantikan semula bumper kereta dia tu. Kemudian yang ketiga, kerugian pemegang polisi terutamanya dalam melibatkan kebakaran kereta ataupun sebarang kecurian dekat yang berlaku pada kereta tersebut. Katakanlah kalau macam awak berhenti dekat stesen minyak, kemudian awak pergi buang air, keluar stesen minyak, kereta awak ni dah hilang. So kereta awak ni telah mengalami kecurian dan kemudian katakan kereta itu dijumpai semula, barang-barang berharga yang dekat dalam kereta tu pun dah hilang. Mungkin dokumen awak, mungkin ada laptop, mungkin ada sedikit duit dan sebagainya. So pihak insurans ni ataupun syarikat insurans ni akan berusaha untuk mengganti rugi semula nilai yang hilang tu dengan nilai yang sepatutnya awak dapat. So dia mesti setara. Pihak insurans dia tak akan bagi amount tu lebih ataupun kurang daripada nilai kehilangan harta yang kita rasai ataupun yang kita alami lah. Kalau katakanlah contohnya awak ni rugi sebanyak RM2,000, jadi pihak insurans akan cover balik sebanyak RM2,000 sahaja. Dia tak akan bagi RM2,100, dia tak akan bagi RM1,800 dan sebagainya. Sebab tujuan insurans ni diwujudkan adalah untuk mengembalikan semula keadaan kewangan si pemegang polisi dalam keadaan asal. So tiada siapa yang untung dan tiada sesiapa yang rugi. Dia just digunakan ataupun just diberi hanya untuk memastikan bahawa si pemegang polisi ni tidak mengalami sebarang kerugian. Kemudian kita tengok daripada segi kerugian dan kerosakan yang dialami oleh kenderaan sendiri. Katakanlah bila dah berlaku sebarang pelanggaran tu, kemudian kereta awak ni jadi rosak teruk. Pintu tak boleh nak buka dan sebagainya. So awak boleh claim pada insurans, dan kemudian insurans akan bayar untuk ganti rugi sepanjang awak repair kenderaan awak tu sendiri kepada pihak bengkel tersebut. Tetapi dengan syarat, resit ataupun macam contoh awak minta
dia punya bukti pembayaran tu mestilah disimpan untuk dikepilkan bersama borang claim insurance tersebut. Katakan kalau macam contoh awak pergi bengkel tapi sebabkan tu bengkel kawan awak, okey, jadi kawan awak ni tak beri resit. Jadi pihak insurans tu tak boleh nak buat claim tanpa bukti yang kukuh. Okey, kemudian yang kedua adalah insurans kebakaran. Okey, kebakaran ni boleh terjadi untuk banyak benda. Contohnya kebakaran disebabkan oleh kilat, disebabkan oleh kecuaian, okey, kecuaian masak terlupa nak tutup gas contohnya, kemudian letupan, okey. Dan insurans kebakaran ni, okey, dia boleh berlaku sama ada dekat dua tempat. Pertama dekat rumah kediaman, okey, mungkin ada adik-adik kita ataupun mak kita terlupa ataupun cuai lah untuk tutup gas dan sebagainya. Ada yang main api, main lilin menyebabkan rumah terbakar. Dan kemudian yang kedua, okey, khas, okey, dibeli oleh pemilik-pemilik bangunan. Tujuan dia adalah untuk melindungi bangunan-bangunan perniagaan dia daripada sebarang risiko kebakaran. Macam contohlah terutamanya lah, okey, antara kilang yang berisiko tinggi untuk mengalami letupan, okey, ataupun kebakaran yang sangat besar adalah contohnya kilang yang membuat atom gas, kemudian kilang yang membuat lecun dan sebagainya. Insurans dia yang perlu dibayar adalah sangat tinggi. Sebab apa? Sekiranya berlaku kerugian, okey, so kilang tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan sebab itulah kita ada insurans kebakaran ni untuk melindungi bukan hanya bangunan sahaja, tetapi sekiranya berlaku sebarang kerugian, okey, pihak insurans akan membayar semula ganti rugi termasuk barang-barang yang dekat dalam tu. Okey, tapi awak kena kira lah berapa jumlah kerugian. Akan ada seorang, okey, satu pegawai daripada pihak insurans ni akan datang dan akan kira berapa nilai yang telah hilang semasa kebakaran dan kemudian ditalikan dengan nilai semasa pada ketika itu. Okey. Kemudian sekiranya lah, katakanlah kalau syarikat ni, okey, kilang ni, pemilik kilang ni dia nak tambah perlindungan tambahan. Macam contoh dekat negeri-negeri tertentu bila bulan 12 ke bulan 11 dia mula banjir, betul? So kilang dia katakanlah kalau kilang dia ni terkena banjir, okey, terkena ribut taufan dan sebagainya, kilang dia kena tutup lah kan, tidak boleh beroperasi. Jadi apa yang dia perlu buat? Dia boleh buat perlindungan tambahan, okey, dengan cara menambahkan bayaran premium bulanan supaya pihak insurans ni akan cover sekali. Bukan berlaku kebakaran saja, sekiranya ada ribut taufan, ada banjir ataupun ada rusuhan dekat tempat tersebut, katakan tempat tersebut dia tak cukup stabil dan sebagainya daripada segi sosial dan ekonomi, okey, so pihak insurans ni akan cover. Dia macam tu. So itu adalah kepentingan untuk insurans kebakaran. Okay. Kemudian ketiga, untuk insurans perubatan dan kesihatan ni, kalau kita dapat lihat, hampir semua orang pada zaman sekarang ni sudah mula sedar akan kepentingan insurans perubatan dan kesihatan. Dia bukannya mindset orang ni, kalau ada insurans perubatan dan kesihatan je, kita boleh duduk dekat hospital swasta, tak. Cumanya dia boleh memudahkan proses pengurusan, okey, daripada segi temu janji, daripada segi kita punya tarikh pembedahan dan sebagainya. Sebab kita tahu dengan keadaan sekarang ni kita terpaksa belajar dari rumah, so kepadatan hospital kerajaan ni kita dah mula rasa bahang dia. So antara penyelamat kita adalah hospital swasta. Tetapi yuran yang dikenakan, okey, dekat hospital swasta ni agak mahal dan tak semua orang mampu. Jadi salah satu penyelamat dia adalah dengan mengambil insurans perubatan dan kesihatan. Jadi apa yang dia lindung dekat dalam jenis insurans am ni? Okey, apa jenis-jenis perlindungan yang dia tawarkan? Okey, pertama dia akan lindung daripada segi bil hospital dan bil pembedahan. Katakanlah kalau macam contoh, seandainya berlaku kemalangan yang kita tak sangka. Okey, kemalangan yang macam contoh kita rasa tiba-tiba je terjadi. Ataupun tiba-tiba kalau kita sakit dan memerlukan duit yang banyak untuk pembedahan. Jadi kita ni tak semestinya ada duit yang banyak secara tiba-tiba, betul tak? Ada yang kita terpaksa mengumpul daripada muda lagi dah mengumpul sampai dewasa sekali disebabkan oleh satu kemalangan yang kita sendiri tak jangka akan berlaku. Jadi dia telah merubah hidup kita, terpaksa keluarkan duit yang disimpan setelah bertahun-tahun lamanya tu. Okey, bukan nak kata rugi, tetapi itulah pengorbanan. Okey, jadi apabila adanya insurans perubatan dengan kesihatan ni,
pihak insurans akan membantu untuk membayar bil hospital dan pembedahan sekiranya yuran tersebut atau pembayaran tersebut tidak melebihi daripada had perlindungan insurans tersebut. Jadi kelebihan dekat sini, katakanlah kalau macam contoh dalam setahun tu dia bagi had untuk melindungi diri awak ni bagi bahagian perubatan dan kesihatan ni 30,000. Okay, katakanlah awak punya pembedahan ni 35,000. Mungkin pembedahan tu agak besar ataupun di hospital tu agak mahal sebab awak terpaksa duduk lama di hospital, bedridden. Okay, so awak cuma perlu bayar kepada pihak hospital ni sebanyak RM5,000 sahaja. So lagi 30,000 tu, okay, pihak insurans akan bayar kesemuanya. Jadi dekat situ kita dah jimat 30,000 duit kita dan boleh teruskan simpanan kita seperti selalu. Tanpa kita perlu keluarkan duit kita yang kita dah simpan lama tadi. So itu adalah antara salah satu dia punya benefit lah. Okay, kemudian kedua, untuk penyakit-penyakit kritikal, katakanlah selepas daripada pembedahan tersebut, selepas daripada dia mengalami satu penyakit yang dia tak boleh baik. Means bila tak boleh baik, dia tak boleh kerja dan sebagainya. So, dia terpaksa duduk hospital dalam jangka masa yang lama dan duit dia sudah mula habis. Jadi pihak insurans ni akan cover. Tapi awak kena tahulah pihak insurans ni akan cover setakat had dalam setahun. Katakan dalam setahun tu dia akan cover dalam 60 hari berada di hospital. Jadi katakanlah bulan 1 sehingga bulan 10 awak sihat tak pernah masuk hospital. Jadi yang tinggal baki untuk setahun tu adalah bulan 11 dan bulan 12. Cukup-cukup je 60 hari. Jadi sepanjang 60 hari tu pihak insurans akan bayar pada pihak hospital untuk menanggung bil-bil hospital awak dan bil ubat awak, bil-bil untuk check up dan sebagainya bagi penyakit kritikal awak. Dia juga tak semestinya duduk kat hospital je. Katakan penyakit kritikal tu boleh dibawa balik rumah. Cuma mungkin kena cuci buah pinggang dan sebagainya. Jadi perlindungan tu akan diberi selama mana had awak tu tak habis dalam setahun. Kalau habis macam mana? Kalau habis yang tu awak kena guna duit sendiri. Okey. Kemudian daripada segi kehilangan upaya, katakanlah kalau disebabkan oleh kencing manis contohnya. Cikgu tak sebut tentang kemalangan ke, tentang kebakaran ke dan sebagainya. Cikgu sebut tentang penyakit. Katakanlah awak ni ada penyakit kencing manis, awak ada penyakit jantung dan sebagainya. Dan awak terpaksa potong kaki ke, awak terpaksa berehat dekat rumah, tidak dibenarkan untuk bekerja dah. Sebab kalau kerja je, awak mesti akan pengsan kat tempat kerja. So awak ni sudah kehilangan upaya untuk mencari rezeki. So segala ubat-ubatan, segala bahagian-bahagian tentang perubatan, keperluan kesihatan awak, pihak insurans ni akan tanggung. Nampak tak? So dia akan recover balik. So duit awak yang awak simpan sejak awak bekerja tu, awak boleh gunakan untuk awak pulihkan semula kewangan awak, untuk awak bayar hutang-hutang awak yang lain. Sebab pada bahagian perubatan dan kesihatan ni, pihak insurans ni dah tanggung siap-siap. So itu adalah kelebihan insurans daripada segi perubatan dan kesihatan. Dan kalau awak perasan untuk trend yang baru-baru ni, ramai orang sudah mula ambil insurans perubatan dan kesihatan lepas satu artikel mengenai lambakan pesakit-pesakit yang dekat di hospital kerajaan, dan hospital kerajaan mula dah tak terima pesakit-pesakit tersebut. Jadi ramai orang lah mula sedarkan kepentingan insurans perubatan, jadi ramai orang mula ambil dalam keadaan pandemik sebegini. Kemudian yang keempat, kita ada insurans kemalangan diri. Kemalangan diri ni pada kita lah. Pada kita katakanlah kemalangan ni tak semestinya kereta berlaga dengan kereta, tak. Kadang-kadang kemalangan diri ni macam contohlah dekat tempat kerja pun boleh terjadi, dekat tempat beriadah pun boleh terjadi, dekat tempat bercuti pun boleh terjadi dan sebagainya. So apa yang dilindung daripada segi kecederaan anggota badan? Katakan kalau awak tengah berjoging dan sebagainya, ataupun tengah bermain bola ke dan sebagainya, so awak ni terjatuh dan lutut awak ni mungkin koyak ataupun terkeluar ke tulang dia, so kita boleh claim under insurans kemalangan diri. Dan seandainya awak mengalami kecacatan, katakanlah dalam mana-mana latihan ke yang awak masuk ke, pergi camp dan sebagainya, kemudian kaki awak ni terus patah dan mengalami kecacatan seumur hidup. Jadi awak boleh claim untuk insurans di bawah kemalangan
diri. Untuk hilang upaya pun macam tu juga. Dulu awak ni atlet, okey, katakan awak ni atlet, kemudian okey, awak ni boleh pergi ke mana-mana. Tapi sejak awak hilang upaya, kaki awak dah tak boleh digunakan untuk berlari, untuk berlatih dan sebagainya, so awak hilang upaya, jadi pihak insurans akan cover semula, okey, dengan nilai kemalangan diri yang awak dah ambil dengan dia mengikut had dia. Kemudian meninggal dunia. Okey, meninggal dunia ni, okey, duit tu dia tak akan dapat pada awak, tetapi dia akan dapat pada waris-waris awak. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia adalah untuk mengembalikan semula, okey, keadaan kewangan yang awak dah hilang pada ketika itu. Katakan contohnya awak ni adalah breadwinner, orang yang mencari rezeki, okey, dekat dalam sesebuah rumah tangga tersebut. Awak ialah bapa lah, bapa ataupun anak lelaki bagi rumah tersebut. Jadi awak ni tukang cari rezeki. Katakanlah sepanjang awak bekerja, tiba-tiba ada satu hari tu awak meninggal dunia. So, okey, pihak insurans ni boleh bagi pampasan kepada pihak keluarga, okey, untuk mengembalikan semula keadaan kewangan. Okey, dia akan bagi keluarga tu untuk bayar hutang, okay, untuk bayar kereta, habiskan bayar rumah dan sebagainya lah. Okey, kemudian, okey, tapi dia tak akan bagi selama-lama, dia akan just bagi one off macam tu. Dia tak akan bagi tiap-tiap bulan, tak semestinya. Insurans dia tak bagi setiap bulan, dia akan bagi one off selalunya. Kadang-kadang mungkin akan dibagi RM250,000 bergantung kepada awak punya pilihan simpanan dia, nilai muka yang awak pilih itulah. Nak insurans tu cover berapa? RM250,000 ke, setengah juta ke dan sebagainya. Okey. So, sepanjang ada duit tu, bukanlah pihak keluarga awak ni tak perlu nak bekerja. Jadi sepanjang tengah ada duit tu, jadi apa yang pihak keluarga awak perlu buat, pihak keluarga awak ni kena ada backup plan. Bukan gunakan duit tu sehabisnya, okey, tapi tak ada backup plan. Kena ada backup plan. Sebab apa kalau tak ada backup plan? Sebab dikhuatiri kalau suatu hari, katakanlah, okey, umur keluarga awak ni panjang, ada yang perlu masuk universiti dan sebagainya, dekat situ dah tak ada duit backup dah untuk awak teruskan kehidupan. So dekat situ dia akan kembali lagi pada masalah yang sama. Sedangkan tujuan insurans ni adalah untuk membantu orang untuk meneruskan kehidupan, bukan untuk menyusahkan lagi orang pada masa akan datang. Okey, kemudian kita ada insurans perjalanan. Insurans perjalanan ni dia simple, okey, sebab tak semua orang ambil. Orang-orang yang tertentu sahaja ambil. Contohnya orang yang selalu bekerja di luar negara, orang yang selalu pergi bercuti, orang yang selalu ada appointment dekat luar negara, terpaksa berulang alik kan, sampai banyak kali. Fotografer contohnya, model-model yang selalu keluar negara kan, untuk ada pertandingan ke ataupun pergi photoshoot luar negara ke dan sebagainya. Okey, so apa yang dilindung? Okey, pertama daripada segi kematian. Katakan sepanjang awak berada dalam perjalanan tu, sekali dalam perjalanan tu, okey, awak meninggal tengah jalan. Okey, so insurans perjalanan ni, okey, dia akan bayar pampasan kepada ahli keluarga awak. Dia lebih kurang untuk insurans kemalangan diri, tapi untuk insurans perjalanan ni khas, okey, bagi seseorang yang berada di luar kawasan dia dalam proses perjalanan pergi ke sesuatu tempat. Dia kena ada insurans. Walaupun awak pergi hanya untuk 2 hari. Dia ada insurans dia lah, nama insurans perjalanan dia, dia ada package dia, premium yang awak kena bayar. Kemudian kecacatan kekal. Okay, sekiranya berlaku apa-apa dan melibatkan kecacatan kekal. Kemudian tengok belanja perubatan yang bahagian bawah ni kan. Seandainya sepanjang perjalanan awak tu demam, sampai-sampai je dekat negeri tu terus demam, batuk, so awak pergi hospital. Jadi segala perbelanjaan hospital, ubat-ubatan, kalau awak kena nap kan, kena ambil gas, so dia akan bayar. Awak boleh claim dengan syarat awak kena simpan lah semua risit-risit dia. Okey, kemudian kehilangan bagasi, pasport dengan duit. Katakan awak pergi Thailand ke, awak pergi Indonesia ke, sampai-sampai awak cek-cek bagasi awak tak ada, dia hilang. Ataupun pasport awak dicuri, duit awak dicuri oleh pencopet ke dan sebagainya lah kalau kita pergi Indon kan. Okey. So, apa yang dia akan buat? Okey, awak perlu buat satu laporan polis. Okey, dapatkan laporan polis tersebut. Okey, awak scan ataupun snap gambar dan sebagainya, minta tolong polis tersebut dan awak hantar kepada pihak insurans awak. Dan pihak insurans awak akan meluluskan, okey, awak punya claim tu dan sebagainya. Jadi dia akan recover balik kehilangan daripada segi wang dan sebagainya. So wang tersebut awak gunakanlah untuk awak balik semula ke Malaysia.
Kalau dah hilang bagasi, pasport dengan duit, takkan kita ada mood nak bercuti lagi, betul tak? So gunakan wang yang ada tu, kerugian yang awak alami tu, untuk beli sedikit baju, dan untuk awak pulang semula ke Malaysia untuk uruskan mengenai pendaftaran IC, laporan kehilangan kad bank dan sebagainya. So ini adalah 5 jenis insurans, di mana dalam setiap jenis insurans ni, sebelum awak claim, dapatkan receipt dia, kemudian awak dapatkan laporan polis kiranya berlaku kehilangan ataupun kebakaran yang melibatkan kerugian yang besar dan sebagainya. Sebab kalau tak ada receipt, laporan polis dan sebagainya, benda ni akan mengakibatkan kesulitan semasa awak cuba nak claim insurans tu. Boleh? So untuk kelas yang seterusnya nanti, mungkin cikgu akan kongsi tentang benda lain. So itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.